Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 95, saya Amir Fuad bersama dengan rakan yang sama Izzy Nazri dan juga Amir Arafat. Kita nak ke utara ni, kita nak pi ke utara, nak cerita pasal Kedah. Apa cerita ni? Katanya Kedah gagal nak dapat pemilik baru. Ada soalan-soalan ataupun soalan-soalan panas aku nak tanya dia orang pendapat dia orang ni. Tahun lepas Muhammad Sanusi tu gambar apa? Gambar Amir tu, Muhammad Noor mengesahkan pasukan Kedah FC ataupun Kedah Darul Aman FC bakal mempunyai pemilik baru apabila 80% saham kelab akan dibeli oleh syarikat tempatan. Ni tahun lepas ni ceritalah. KFA tetap memiliki saham sebanyak 20% dan akan memberi fokus kepada pembangunan akar umbi dan saingan liga anjuran badan induk itu. Ini dia punya quote, dia kata saya berasa amat lega kerana beban kerajaan negeri akan berkurangan selepas ini. Namun minggu lepas Yang Amat Berhormat Haji Sanusi sendiri mengumumkan pengambilan saham 80% kelab bola sepak Kedah Darul Aman oleh gabungan dua syarikat tempatan iaitu Flumen Holdings dan juga Go Auto Group terpaksa dibatalkan. Dia kata permintaan terlalu besar untuk kita lepaskan. Ini quote dia lah. Depa minta tanah, tak dapat kita nak penuhi, dia kata. Antaranya ialah tanah yang masih berstatus pertanian kemudian nak ditukar kepada tanah industri katanya. Man, macam mana man? Kau tengok secara statement yang dikeluarkan oleh dia ni, keputusan yang tepat untuk menolak pelaburan untuk memiliki pasukan Kedah? Okey, benda dia kat sini sebab kita selepas dia buat kenyataan tu ada kenyataan daripada Flumen Holding sendiri, daripada Encik Syazwan sendirilah itulah CEO, dan selepas tu ada satu kenyataan daripada PKNK, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, yang dengan kata menyatakan bahawasanya ada dua lot tanah yang diminta. Satu di sebelah LHDN Sungai Petani, yang mana di situ isunya dinilai mengikut harga pasaran oleh JPPH, Jabatan Penilaian Perkhidmatan Tanah, dengan RM25 sekaki. Dan sebelum tu FHSB meminta RM10 sekaki kerana baki RM15 tu diorang nak bayar untuk gaji-gaji yang tertangguh. Lot kedua yang diminta ini yang besar, sebanyak 300 ekar, lebih kurang 121 hektar, untuk penukaran status daripada status pertanian kepada industri, dan tanah tu hendak dicagarkan kepada mana-mana institusi kewangan, yang mana PKNK akan mendapat equity 20% daripada dalam projek automotif yang akan dibangunkan. Jadi di sini diorang buat due diligence. Daripada due diligence tu diorang merasakan tak boleh laksanaan syarikat tu agak meragukan. Jadi untuk kalau jangan cakap aku ni orang tim Sanusi pula. Aku tak ada apa-apa kepentingan pun. Kan? Jangan lagu tu nah. Tapi aku merasakan tindakan mereka ni sebabkan bila perkataan due diligence ni keluar, aku dapat rasakan ada due diligence ni assessment, lebih kepada assessment lah. Diorang melihat kebolehsanaan projek tu. Sebab kalau kau nak tengok, awal tahun Januari 2021, Sanusi ada buat statement yang akan ada 1.5 bilion projek automotif, energi dan kilang peluru tentera melalui Go Auto dan Flumen. Jadi kalau kita nak bercakap benda ni, kita kena pecahkan betul-betul. Kita kena ceritakan kekuatan kewangan Flumen dan Go Auto. Flumen ialah satu trading company yang mendapat kontrak-kontrak ketenteraan. Diorang bukan membuat industri ketenteraan. Itu kita kena faham. Nombor satu. Menurut rekod aku dengan Ministry of Defence, last diorang dapat ialah 2016. Lebih kurang 33 juta. 34 juta ringgit untuk training simulator. Jadi kita kena faham, Flumen pun ada beberapa subsidiaries. Diorang ada teknologi, diorang ada resources, ada electronics, ada energy, ada marine. Ini Flumen. Sebab PKNK mengeluarkan kenyataan bahawasanya Flumen tidak ada financial yang kuat. Itu statement dia. Dia tidak menyatakan Go Auto. Sebab Flumen dan Go Auto diorang akan bergabung buat SPV, Special Purpose Vehicle. Diorang akan buat satu company untuk take over Darul Aman Football Club bagi 80% dengan nilai 24 juta. Go Auto Group pula ialah satu sole producer dan distributor untuk Great Wall Motors Company yang buat Haval, kereta Haval tu. Dari China? Ini yes, dari China tu. Ini producer dan distributor.
dia memang nyatakan pada tahun 2017 diorang dah invest around 70 juta untuk first phase dan remaining sehingga habis 2021 lebih kurang 1.5 ke 2 bilion. This is the segment. Second phase, kita kena tengok pada 30 September 2020 Great Wall Motors sign satu SNP dengan General Motor GM daripada Amerika untuk production facilities di Rayong, Thailand. Jadi diorang akan diorang akan bermula production ialah pada first quarter 2021. Jadi kalau menurut perkataan due diligence di situ, adakah diorang akan buat investment tu di Rayong di Gurun, Kedah, di tempat yang dinyatakan selepas diorang dah invest banyak gila duit dekat Rayong. Ini big question mark untuk kebolehkelaksanaan projek ini sendiri. Sebagai satu kerajaan, kalau tidak dilihat macam Encik Syazwan bercakap dari segi politik, kalau kita pun tolak tepi Sanusi dari segi politik, kalau aku sendiri pun aku akan merasakan ada macam you punya financial tak strong because you nak cagar di tanah. Diorang kata menurut PKNK sendiri kalau tak boleh bayar, tanah tu kata-kata itu standard. Kan? Tapi maksudnya kebolehkelaksanaan projek itu. Jadi mungkin diorang ada tengok GM Motors dengan Great Wall Motors company ni punya agreement di Rayong. Mungkin diorang ada nampak macam betul ke nak proceed sebab menurut CEO Go Auto sendiri pada 2017, investment would be raised internally, externally and through domestic bank loan in stages in second phase and third phase. 250 juta untuk second phase dan finish the balance. Masuk dalam 1 bilion lagi. Jadi, diorang ni sebagai producer dan distributor. The money comes from the Great Wall Motors. Jadi itu big question mark yang aku pun tidak bertikaikan apa-apa lah. Cuma that's the picture yang aku nampak. Mungkin diorang tak nak hold up benda tu. Diorang So untuk kau keputusan yang tepat lah buat bila kau dah tengok benda ni? Kalau mengikut pematian aku dan ini ialah straightforward macam ni, ya, keputusan yang tepat. Masalahnya sekarang, kenyataan bercanggah. Sanusi keluar lain, lepas tu Gulf Lumen keluar lain, lepas tu sekarang PKNA pun cakap, mungkin due diligence ni dia orang ni tak strong apa semua kan. Macam mana nak kata transparent, betul-betul transparent tu kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku di belakang tabir lah. Sebab sebelum ni Sanusi ada kata Kerajaan Negeri Kedah bersetuju untuk memberikan tanah keluasan 300 hektar di Sungai Petani macam Amir cakap tadi yang dianggarkan bernilai 1.5 bilion. Keputusan tidak meneruskan rundingan ini dalam muktamad termasuk pemilikan Stadium Darul Aman dan Stadium Sukan Menanti di mana kedua-dua fasiliti itu dimiliki oleh Perbadanan Stadium. Sebagai pelabur ataupun Gulf Lumen ke siapa-siapa ke kan, sebab kau dah tahu yang fasiliti ni bukan milik Kedah Darul Aman. Jika ingin membeli Kedah Darul Aman, mereka tak akan diberikan aset lah. Seperti yang kita tahu, aset yang diorang ada adalah pemain, squad yang ada Kedah Darul Aman sebab stadium kau tak dapat, training ground pun kau tak dapat. Kalau kau pelabur, apa yang kau melabur selain nama pasukan, pemain-pemain dan pegawai, Izzy? Kalau kau tengok macam ni. Yang aku nampak lah kalau aku letakkan diri aku sebagai pelabur, aku tak akan melabur dalam benda-benda macam tu. Sebab secara totalnya, bila kau memiliki sebuah pasukan ataupun sebuah kelab bola sepak, kau perlukan that kind of facility untuk tim kau, tim yang kau beli, untuk barang ataupun item yang kau beli tu, kau perlukan tempat untuk dia. Contoh, kalau kau beli pasukan, tak ada stadium, kau beli pasukan, tak ada training ground, macam mana kau nak bawa pasukan kau tu main sewa padang petang-petang ke, macam mana main kat taman perumahan ke, macam mana kan? So, mana aku punya value aku bila aku beli sesuatu perkara tu ataupun pasukan. So personally bila aku sebenarnya kecewa bila pengalihan ini tidak berjaya. Okey, aku tak pandang lah dari sudut apa yang Amir cakap tu kan, aku tak aware tentang benda tu. Tetapi alasan yang diberikan bagi aku sangat tak masuk akal. Ada few things lah macam bila minta stadium tak diberi kan, bila minta tanah bila adalah benda-benda yang diminta tu, contoh macam stadium paling dekat lah untuk aku cakap okey. Bila kata stadium pun orang kata stadium pun depa nak contoh kan. Aku tak nampak yang stadium tu nak diberikan secara percuma. So obviously benda tu akan ada nilaian dia lah kan, sebab kalau ikutkan apa yang aku baca ni, kos nak baik pulih tempat tu pun 3.4 juta. Itu yang Seri Menanti, itu yang dekat latihan, padang latihan kot rasanya. Kos baik pulih untuk Seri Menanti tu padang latihan, training ground 3.4 juta. Training ground ni belum baik pulih lagi benda-benda lain. So bagi aku kalau
Sebab benda ni pun kau tak boleh nak bertoleransi. Okey, aku fahamlah mungkin perjanjian ni memerlukan win-win situation, tapi kat sini kita tak nampak benda tu kan. Nampak macam pihak sana macam nak menang lebih, di other side pun macam nak menang lebih. Tapi personally bagi aku benda ni boleh diselesaikan dengan cara berhemah lah kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila bercakap pasal pelabur tadi, sememangnya bila kau nak melabur tu, ini bola sepak yang belum tentu mendatangkan keuntungan. Bila kita cerita bola sepak ni, aku nak bercakap tentang bola sepak di Malaysia. Bola sepak di Malaysia yang orang kata belum tentu mendatangkan keuntungan. Kadang-kadang kau balik modal je, Min. Betul tak, Min? Apa kau cakap? Balik modal pun kadang-kadang tak. Okey, nampak? Balik modal pun kadang-kadang tak. So, aku nak sedapkan hati orang yang mendengar ni je kan. Obviously, kita rugilah kan. So, kau bayangkan kalau dia seorang pelabur yang nak melabur dengan satu kelab untuk buat pengambilalihan ataupun perswastaan, tiba-tiba jadi macam ni. So, aku rasa kan, the next, orang kata, orang ataupun individu yang nak melabur, yang nak ambil pengalihan Kedah ni, aku rasa mungkin dia akan ada trauma-trauma sikit. Disebabkan isu-isu macam ni. Aku sebenarnya question mark, kenapa tim ni dinilai untuk 80% ialah sebanyak 24 juta. Bermakna kalau 100% tim ni ialah 30 juta. Betul. Aku nak tanya korang dulu, adakah tim ni bernilai 30 juta? Kalau kau tanya aku, okay, first of all, yelah, bila kau take over, kau bayar 24 juta, tak ada stadium, tak ada latihan, kau dah kena invest lagi. Kau kena buat stadium baru, kau kena buat latihan. So setahu aku, diorang nilai ni untuk sebab bajet Kedah 30 juta, diorang nilai begitu je, bedal. Tak salah aku lah, kalau tak salah aku. So Tak, sebab aku rasa nilai tu tak logik lah kan. Memang macam tadi tu, kenyataan aku tadi tu bukan untuk membela Sanusi punya tindakan, tapi itu justifikasi dia. Kalau anda betul Kedah nak let go benda ni, dia patut buat macam mana Kelantan buat. You bayar 6.8, 7 juta, you settle semua, you ambil. Dia pun tak nak pening. Jadi you nak cerita pasal stadium, nak cerita pasal tu, kita cerita kemudian. Jadi bila faham tak? Mamat ni datang pada 2017 dengan satu projek yang besar. Dia nak bundle lah. Dia sini cakap ini package. Dan orang berniaga kita faham. Kita boleh untuk nego anything. Cuma tindakan dia untuk tiba-tiba keluar dengan macam murka betul. Itu mereka nak, ini mereka nak. Itu pun memang it's not right way lah. Kan? Tapi kalau engkau nak melepaskan beban, kau sebagai kerajaan, kita pernah cakap dulu, kau sebagai kerajaan negeri, kau kena bantu untuk let go. Kalau macam contoh ayaran Stadium Darul Aman, dia orang kata nak buat konsensi. Maksud dia, Flument Holding dan Go Auto akan buat pengurusan penyelenggaraan, and then keuntungan kita 50-50. It's a good deal. It's a good deal. Tapi cuma aku tak berapa faham kenapa diorang terminate terus macam tu. Aku pun macam blank lah. Dah lah 30 juta bhai kalau 100%. Yelah. Betul Mai. Sepatutnya benda ni boleh ada rundingan kali kedua, kali ketiga. Aku tak faham kenapa tak ada istilah rundingan tu kan. Sedangkan okey, itu aku cakap benda ni memang kalau boleh nak win-win situation. Tapi bila jadi macam ni, masing-masing macam nak, dia ada side nak menang, dia lagi satu side pun nak menang. Tak tahulah, katanya rundingan dah banyak kali, tapi itu kita tak tahulah, itu belakang tabir. Okey, semua orang tahu, menurut Flument Holding, semua orang tahu fasiliti di Suka Menanti tempat tersebut amat daif, macam Izzy ada sebut tadi, terbiar, di mana walaupun terdapat fasiliti seperti asrama, dewan makan, ruang pejabat, penyelenggaraan amat mendukacitakan. Kos baik pulih adalah lebih kurang 3.4 juta ringgit dan sudah masuk sebahagian daripada perancangan kami untuk membaik pulih stadium tersebut sekiranya dapat hak konsesi pengurusan. Dia orang minta hak konsesi. Flument Holding ni bukan nak ambil terus secara percuma. Ini kenyataan daripada Flument Holding lah. Yang kami cadangkan adalah diuruskan oleh pihak syarikat dan keuntungan dikongsi bersama dengan Perbadanan Stadium. Mereka memohon dikecualikan bayaran sewaan stadium yang begitu tinggi untuk tahun pertama supaya aliran tunai kelab positif sepanjang tahun pertama sementara nak bina stadium baru katanya. Aku tanya kau lah, Meh, ataupun Izzy lah, siapa-siapa dah jawab. Kau rasa permintaan Flument Holding ni keterlaluan tak? Dan kau rasa Perbadanan Stadium akan rugi tak? Meh? Untuk aku, Meh, Amir jawab. Izzy. Okey, Izzy jawab. Okey, untuk aku personally ni pendapat aku lah. Aku rasa ini adalah win-win situation yang sangat bagus.
kita beli pasukan, kita dapat stadium, and then stadium tu kita kongsi manfaatnya bersama, and itu benda yang sangat bagus. Dan kerajaan negeri tak payah fikir tentang maintenance, tak payah fikir tentang apa-apa pasal stadium tu. Tunggu duit masuk saja. Tak tahu kenapa. Itu aku kata seolah-olah macam stadium ni orang nak percuma yang kau tak nak bagi. Kalau orang tu nak percuma, kau tak nak bagi, memang betul lah kan. Apasal nak ambil percuma pula kan. Tapi benda ni ada nilaian dia, ada bayaran dia. Dan bayaran dia bukanlah nilai yang biasa-biasa. Ni nilai yang makan puluhan juta, yang macam aku cakap tadi, industri yang belum mendatangkan keuntungan. So kena faham benda tu. Aku dah invest banyak-banyak, maksudnya aku perjudikan risiko aku sendiri untuk aku ambil alih kelab ni. Mac, kalau kau sebagai pelabur, Mac, kau rasa kau akan menarik macam mana? Adakah ini akan menarik diri kau untuk melabur di KDA pada masa akan datang, macam sebab penyokong, ataupun dari sudut apa kau tengok sebagai pelabur? Pertama sekali, market lah. Market. Tu of course, mana-mana bisnes dia akan buat assessment ialah on market. Apa yang dia nampak di sini ialah di selatan ada di selatan ada satu kuasa besar. Kenapa tidak di utara? Kalau sedangkan di pantai timur boleh ada satu kuasa besar. Kenapa tidak di utara? Jadi Kedah pun kaya dengan sejarah dia. Cumanya overvaluation ialah masalah yang tak boleh dibendung. Kita sentiasa overpaid salary, overvaluation. Itu aku cakap, kes Kelantan, TRW Kelantan dengan 6.87, mungkin 8 lah kita cakap. It's a big money, tapi dia boleh take over the team. Ada bantuan untuk pajakan pada latihan dengan Rizda, tak silap aku. Jadi this is the thing. Aku percaya Flumen pun kalau okey lah you tak nak istana tak bagi suka menanti ke, tak apa. Kalau you tak nak bagi darah rumah pun tak apa. Kita sewa. Mungkin diorang boleh nego. Tetapi kalau untuk menjadi pelabur masa akan datang, ini ialah projek daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri perlu memberikan bantuan. Maksud dia contoh yang macam dia minta daripada RM25 kepada RM10. Memang betul dia ikut JPPH punya tu penilaian tanah. Tu memang standard. Tetapi kuasa penuh di sesebuah raja di sesebuah negeri itu ialah MB. Kalau dia itu gunanya orang politik, dia buat a very strong and very vital position yang penjawat awam tak boleh buat. That's why orang politik yang pegang jawatan ni. Sebab dia kena strong. Jadi kalau dia strong untuk buat keputusan ni, this is for the rakyat. Sebab you kena fikir, you tangguh satu lagi tahun untuk belanja. Yang you cakap awal-awal, daripada dulu ini baik duit ni kita bagi kat ibu tunggal lah, anak yatim, orang miskin, apakah itu ini. Kan? You tangguh satu lagi tahun. Flumen datang untuk menyelesaikan masalah. Bila orang datang nak menyelesaikan masalah, macam ini cakap, kita cari. Kita find the middle ground. Apa 50-50. Kalau tak boleh stadium, tak apa. Tak apa. You bayar sewa macam biasa. Ada bayaran konsesi ke, kita buat maintenance ke, tak apa. You bagi sebab tujuan dia untuk stadium ialah untuk cash flow. That's the first thing first. Second thing untuk training. Kita cuba baiki training ground. Jadi dia punya cost untuk operation cost every month tu, kau buat maintenance pun, kau buat maintenance tu tiap hari ke? Tiap bulan kau kena bayar? Tak juga kan? Itu sebab tu dia nak konsesi. Mana-mana FA, diorang ni beranggapan yang nak datang ni satu big power. Kita mau seperti orang banyak duit. Kita mau you bagi proof of fund macam Tan Sri Vincent Tan. Bro, kalau dia Tan Sri Vincent Tan, dia tak datang Malaysia. Dia tak nak invest because there's no market in Malaysia. Yang datang macam Zam Saham, macam dulu yang mulia TMJ, macam Flumen, yang datang ni semua orang yang ada passion. Ini semua anak-anak jati. Walaupun macam Zam Saham tak ada, tapi dia nampak potensi di situ untuk mengembangkan bisnes dia dari bentuk lain. Itu kita bercakap pasal market tadi tu. Tapi kalau untuk you dah menakutkan pelabur dengan 30 juta just for the brand name, yang branding pun tak berapa, just brand name je. And ini hutang-hutang dari 2000 bulan 11, you kena bayar dulu. Come on man. Orang bisnes tak buat macam tu. Pejabat Menteri Besar Kedah mengatakan kepada Flumen Holding, ni apa yang dia kata, ni quote dia katanya, kalau ada duit, kenapa nak kena letak syarat macam-macam? Nak jaga bola ke nak ambil tanah? Ni kira dia sound Flumen lah. Supply bola untuk latihan pun tak boleh, dia cakap. Lepas tu dia kata, kenapa tak bayar gaji tundakan lepas dari Disember hingga Februari, dia cakap. Padahal Flumen dengan ni belum take over, lagi ni nak kena bayar gaji pula. Adakah kau rasa easy? Sebab ni Kedah FA tolak lamaran daripada Flumen Holding. Sepatutnya dengan tuduhan-tuduhan yang macam ni, ataupun dengan kata-kata macam ni, sepatutnya Flumen yang tolak.
Bukannya yang Kedah tu lah pasal apa? Terbalik. Ni nak cerita dia. Kan? Engkau suruh dia bayar gaji. Atas dasar apa dia nak bayar? Dah sign kontrak? Dah sign ada agreement ke sign? Tak ada sign apa-apa kan? So, engkau stadium kau tak nak bagi, gaji kau nak aku bayar. Kan? Ini namanya perjanjian ataupun dengan pengambilan macam mana kan? So bagi aku banyak benda tak masuk akal lah on side of kerajaan negeri bagi aku honestly dengan apa statement yang dia keluarkan. Aku tengok statement tu dengan cara dia bercakap style kampung macam tu kan. Okey tak kisahlah mungkin style MB macam tu tapi bagi aku sangat nampak tak cerdik lah kan dengan kata-kata yang dikeluarkan tu kan. Depa nak ni, depa nak tu. I mean yang depa nak tu bukan depa nak percuma. Depa nak kan something tu in return lah dengan hasil duit yang aku telah invest. Nak main bola tu atas tanah bukan atas awan. Tahu tak? Kau pernah tengok orang main bola atas awan? Tak ada kan? Main bola mesti atas tanah. Jadi fungsi tanah diminta tu tak apa. Fikirlah sikit. Itu. Bila dia dah bagi tahu dia nak tanah, kau mesti akan tanya, you nak tanah buat apa? Okey, I nak tanah sebab I nak buat ni macam ni. Bila I buat macam ni, kita boleh fokus kita punya income masuk untuk kelab. I mean, untuk jangka masa panjang macam tadi buat kilang lah ke nak buat stadium baru ke takkan buat tawan mesti buat atas tanah kan besok mati pun dalam tanah mana ada orang mati atas tawan logik sikit fikir. Aku melihat diorang orang di KFA ni Kedah FA ni diorang membuat keputusan berlandaskan 100% kepada buku textbook. Itu aku nak macam aku cakap tadi ada certain thing kau tak boleh textbook sangat sebab ada tak boleh ikut buku lah. So macam tiba-tiba nak textbook. Oh, okay, alright. Kalau dari segi pelabur, kita selalunya kalau kita sebagai pelabur, kita tengok kelab tu dari segi nilai penyiaran liga. Nombor 2, kekuatan untuk mendapatkan penajaan. Nombor 3, nilai skuad pemain yang sedia ada. Nombor 4, kekuatan skuad pemain. Nombor 3, kekuatan kewangan, cash flow macam mana. Nombor 5, nombor 6 ke nombor 5? Nombor 6, kekuatan penyokong. Nombor 7, dari segi merchandise tu macam mana? Kuat ke tidak Kedah FA ni? Aset. Selepas itu kita tengok aset apa yang kau ada. Kalau dalam semua ni kita tengok ni yang mana yang boleh ditawarkan Kedah Darul Aman? Ataupun sebenarnya nasihat aku dekat Flumen ni aku tak tahu korang lah. Tubuhkanlah pasukan baru Kedah City. Kau lawanlah Kedah Darul Aman tu, kuburkan Kedah Darul Aman tu, Kedah City tu yang akan naik, ambil semua penyokong Kedah, sokong Kedah City tu. Berapa aku nak ambil Kedah KDA ni? Betul lah. Itu pandangan anarki yang aku suka lah. Itu memang menarik. Against all odds kan. Tapi memakan masa lah. Of course. Tapi cumanya kat sini bila banyak penswastaan ni aku tak rasa MFL memainkan peranan. Diorang hanya swasta kau let go macam tu je. Sebab kalau kau tengok proses dekat negara lain, sebagai contoh macam aku bercakap dengan Mike semalam. Mike Min. Kau tengok Mike Ashley, Newcastle United punya owner. Dia contoh dia, bila dia nak take over, ada five step daripada Premier League. First is due diligence and non-disclosure agreement. Kedua ialah head of terms. Sales of purchase agreement, Premier League notification, the owner and directors punya test. Flow of the money tu, diorang nak tahu daripada mana. Due diligence, first step tu, diorang this is the step yang Premier League ambil. Diorang ambil tahu siapa nak take over, duit daripada mana, is it a blend, duit kotor ke, diorang nak cuci ke apa kan. Bila take over macam ni, it's free, there's no boundaries, there's no guideline, tak ada guideline langsung. FA ni suka hati, jadi betul yang keluar valuation. Tu aku tanya tadi, 30 juta untuk tim nombor 2 yang tak ada layak pun kepada Champions League, menang ACL ke AFC Cup ke apa ke, tak ada aset, valuation 30 juta ke? Kalau dia ada aset, berapa juta pula? So the valuation ni is a big question mark. Itu yang cakap, MFL tak buat kerja. Dia orang senang je. Kita swasta. So FM pun swasta. Tak ada. Mungkin MFL nasihat lah kot. Nasihat. Tapi dude, come on lah. Kita kena keluar guideline lah. Apa yang you do and don'ts. Kan, untuk second team yang tak ada aset. 30 juta. Oh, gila. Saya ingat duit apa. Itulah, aku rasa itu saja perbincangan kita orang. Ada lagi Izzy nak tambah sebelum kita bersurai? Nak lari sikit lah. Gambar kat belakang tu bukan gambar Jet Li, tu gambar Bruce Lee. Begitu siang. Jet Li takkan post macam tu. Ini gambar Bruce Lee. Yang kalau jenis berlengging, tak pakai baju, pakai seluar macam tu, Bruce Lee nama dia. Itu saja. Okay. Kalau berapa ni? Gambar siapa ni? Tak, berapa nak jual lo gambar Bruce Lee tu?
Oh, gambar Bruce Lee tu aku tak jual pasal dia ada sentimental value lah. Aku beli gambar ni dekat apa? Masa pergi Hong Kong. Aku pergi Hong Kong dan aku beli lukisan tu. So, yelah, bukan senang nak pergi Hong Kong kan. Hong Kong senang pergi. Hong Kong susah. Hong Kong senang. Dia belakang ni jual. Gambar belakang ni. Korang buat bidding lah kat bawah. Tak, sebenarnya Belakang tu nak jual berapa? Value dia 24 juta. Value 24 juta lah. Kasih bid lah kat komen bawah. Tapi apa ni, mungkin Yang Amat Berhormat Sanusi nak belilah Bruce Lee tu 24 juta. Kalau betul dia nak beli, aku sanggup. Aku sanggup lah Azad. Aku tak peduli lah kan. Sentimental value ke apa value ke. 24 juta on. Okey, aku rasa itu saja masa yang kita ada. Aku rasa perbincangan yang menarik sebab Amir ada bercakap dari sudut kewangan, dari sudut betapa kuatnya syarikat tu kuat ke tak dari segi kewangan. Kita tak tahu betul ke tak kuat kan. Kita pun tak tahu. Yang Amir tahu mungkin benda tu tak kuat sebab tu di reject oleh kerajaan negeri Kedah ataupun ni kan. Tapi kita tengok dari sudut lain pula, kita tengok macam-macam sudut dan penyokong Kedah boleh komen lah. Dan kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.